Okey, tanpa kita membuang masa, izinkan kami memperkenalkan ustaz kesayangan kita. Ya, ustaz ini yang akan menjawab soalan-soalan anda. Ustaz yang menuntut ilmu selama 4 tahun di Rubat Tarim Hadramaut. Wow. Ustaz yang juga berkelulusan Bachelor in Islamic Studies dari American Open University in Mesir. Dengan secara terhormatnya, izinkan saya memperkenalkan ustaz kesayangan kami, Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya ustaz. Ahlan wa sahlan. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, kami sangat beruntung lagi sekali dapat berkongsi studio dengan Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz kita. Betul. Maaf Ustaz, saya punya introduction kepada Ustaz tadi macam nak masuk rock concert tadi. Macam Ada geling ya. Tak, gerhana punya vibe belum hilang. Engkau ada je. Betul. Aku sebenarnya tak puas hati aku tak dapat nyanyi pada mula tadi tau. Engkau nyanyi ke cakap je. Tapi bila Apple tadi dah masuk, suara dia dah macam audience 10 orang nyanyi. Dapat suara aku je. Suara dia suara perut tau. Suara Apple adalah suara perut. Dia bukan falsetto lagi. Dia falsafah. Fasarun. Baiklah, insyaAllah kita akan masuk kepada soalan yang pertama. Dan bagi penonton dan pendengar, terima kasih untuk mendengar lagi sekali pada podcastnya Sahabat Bertanya. Baiklah, dan kami akan masukkan kepada soalan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat bertanya. Waalaikumsalam. Baik. Saya suka rancangan awak lah. Biasa. Ustaz very knowledgeable, Masya Allah. Saya email you all ni nak ask an issue that I am facing myself as a father. Anak saya, he is 28 years old. Belum kahwin lagi. Tapi tak pernah dia solat. Banyak kali. Bila maghrib pun tak nak solat. Saya dah banyak kali nasihatkan tapi tak gerak Ustaz. Malahan dia buat bodoh aja. Adakah saya harus tanggung dosanya? Dan adakah saya akan masuk neraka pasal ni? Tolong nasihatkan saya Ustaz. Terima kasih. Dari Muhammad Syarif. Masya Allah. 28 tahun 28 tahun masih tak nak solat. Aku macam nak bagi je tu budak. Itu kalau anak Harry. Tak ada. Pada abang Muhammad Syarif, minta maaf saya gurau saja. Tapi yelah, ini bahasa pasar kan, ini bahasa duduk kat kedai kopi kan. Tak boleh berlembut sangat kadang. Aku jawab dulu boleh? Okay, cuba. Hidayah milik Allah. Masya Allah. Aku setia pada yang satu. Setia yang sebab satu. Kau memang sentiasa setia pada satu. Pandai dah tolak. Cuma tolak je. Cukup masa you tak dengar dari podcast saya. Ada can balik. Wah, sediakan makan nasi berani semua men. Isteri dah siapkan. Okey, jadi kita berikan laluan kepada Al-Fadil Al-Mukarram, Ustaz Abdul Hafiz kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpulkan kita pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi antara satu sama lain ilmu yang bermanfaat. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam ini sama-sama kita dapat memanfaatkannya insya-Allah kepada ahli keluarga kita, kepada isteri kita, anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita insya-Allah taala. Amin. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada abang yang bertanya soalan tersebut, dan mungkin masalah yang dihadapi ataupun yang sedang dilalui oleh saudara kita tadi dilalui oleh ramai daripada kalangan ibu bapa dan sebagainya. Jadi seperti mana kita tahu bahawa solat ini adalah satu kewajipan. Jadi bila seorang itu dia sudah baligh dan juga dia sudah berakal, dia dinamakan seorang mukallaf. Yakni seseorang yang sudah dibebankan dengan hukum ahkam agama. Dan salah satu daripada hukum ahkam agama yang dibebankan ke atas orang mukallaf iaitu adalah solat. Maka orang yang meninggalkan solat
Itu yang pertama, kerana kalau misal kata dia tinggalkan solat kerana dia malas untuk melakukan solat, itu hukumnya dihukumkan dia itu sebagai fasik ataupun orang yang fasik. Manakala kalau dia mengingkari akan hukum kewajipan solat, contohnya dia dah tahu bahawa hukum melaksanakan solat ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah baligh dan juga sudah berakal, akan tetapi dia mengingkari. Macam mana dia mengingkari? Dia mengatakan bahawa solat ini tak wajib. Jadi solat ini contohnya menyusahkan dirinya, mengingkarilah daripada hatinya, iaitu tidak ada i'tiqad bahawa solat itu wajib, maka boleh dihukumkan dia itu terkeluar, na'udzubillah min zalik, daripada agama Islam. Jadi daripada soalan yang tadi diberikan bahawa anak dia yang sudah 28 tahun, jadi apabila sudah dinasihatkan berulang kali tetapi tetap tidak mahu untuk melaksanakan solat. Walhasil yang pertama sekali kita memuji perbuatan abang tadi, saudara kita tadi yang tidak berputus asa, tidak berputus asa di dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan bahawa ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Jadi kita berterima kasih dan juga kita memujilah apa yang dia lakukan, kerana apa? Dia melaksanakan salah satu daripada perbuatan ataupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memberikan nasihat. Selain daripada itu, dia ada usaha untuk menjaga ahli keluarganya di dalam soalan tersebut, iaitu anak dia daripada dihumbankan pada hari akhirat nanti ke dalam api neraka. Kerana apa? Kerana meninggalkan solat. Jadi masalah yang dikemukakan dalam soalan tadi, bahawa anaknya itu setelah disuruh berulang-ulang kali untuk melaksanakan solat, tetap tidak mahu melaksanakan solat. Jadi jawapan yang boleh kita berikan di sini, adakah dia menanggung dosa anaknya yang meninggalkan solat? Jadi kita tahu bahawa meninggalkan solat ini, bila kita tahu dia adalah satu kewajipan, maka meninggalkannya itu adalah satu kemungkaran. Seseorang itu melakukan satu kemungkaran. Maka bila kita melihat seseorang itu melakukan satu kemungkaran dengan tidak melaksanakan perkara yang diwajibkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah wajib untuk kita menegur. Di dalam menegur itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada memberikan beberapa tips melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuklah melalui hadis Nabi SAW, dan hadis ini makruf ataupun diketahui oleh ramai daripada kita. Kalau kita belajar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hujjah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis 40. Jadi dia mengatakan dalam kitab tersebut, dia meriwayatkan satu hadis kepada kita, iaitu bila kita melihat satu-satu mungkar, apa yang perlu kita lakukan. Maka dia petik ataupun dia bawa, Imam Nawawi membawa satu hadis di dalam kitab tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang di kalangan kamu, siapa yang melihat satu-satu kemungkaran itu, falyughayyirhu, kalau dia ada kemampuan untuk dia mengubah kemungkaran tersebut, maka dia ubahlah kemungkaran tersebut itu dengan apa? Dengan tangannya. Tapi mengubah kemungkaran dengan tangannya kat sini jangan diertikan dengan makna memukul dan sebagainya, ataupun misal kata sabat 100 kali ke apa dan sebagainya, bila-bila budak tu dah besar kesian. Jadi kita kena faham hadis ini menurut apa yang difahami oleh para ulama. Maka ulama mengatakan itu kalau seseorang melihat kemungkaran, maka dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini untuk khusus bagi orang yang mempunyai kuasa. Jadi contohnya misal kata di dalam satu kampung, misal kata yang mana kuasa ataupun diketuai oleh seorang yang mempunyai kuasa di kalangan ahli Islam ataupun orang Islam, maka melihat di dalam kampung itu misal kata ada kelab malam contohnya ataupun tempat-tempat maksiat, maka dia ada kuasa, dia ada authority untuk tutup tempat maksiat tersebut. Bukan maksudnya itu membakar ataupun menghancurkan rumah maksiat itu dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, Nabi SAW melihat kalau tak mampu, maka dengan lisan ubahlah kemungkaran itu. Fa'illam yastati' fabilisanihi, kata Nabi SAW. Kalau tidak mampu, maka ubah dengan lisan. Maksud dengan lisan ini bukan dengan
marah-marah ataupun bukan dengan maki hamun dan sebagainya Saya. untuk mengubah satu kemungkaran, bahkan dengan dengan nasihat yang baik, dengan kata tutur yang baik. Bahkan ada di kalangan para ulama menafsirkan mengubah dengan lisan ini adalah tugasnya para ulama. Kerana apa? Mereka itu mempunyai ilmu akan satu-satu kemungkaran itu. Bila berlaku, contohnya kemungkaran itu, mereka akan lihat sama ada kemungkaran itu ada khilaf ataupun tak ada khilaf dan sebagainya. Jadi tugasnya itu diberikan kepada para ulama. Jadi dalam yang kedua ini, kalau misal kata daripada soalan yang diberikan tadi, jadi seorang abah itu dia mampu insya-Allah mengubah sesuatu perkara ataupun perkara yang mungkar yang dilihat. Contohnya anaknya itu tidak melakukan salat, itu ubahlah dia itu dengan menggunakan lisan, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik, dengan kata lemah lembut, kata yang sopan dan sebagainya. Pernah saya ingat ada satu orang mengatakan bahawa Al-Imam ataupun Syekh Muhammad Ghazali rahimahullahu ta'ala, bukan Imam Ghazali tapi Syekh Muhammad Ghazali ini adalah seorang ulama Azhar Syarif. Jadi beliau pernah ditanya, apakah hukum orang yang meninggalkan solat? Jadi kalau kita nak sebut hukum orang yang meninggalkan solat, kita akan jawab seperti mana ahlu fiqh jawab. Kalau dia tinggalkan kerana malas, hukum dia fasid. Kalau dia tinggalkan kerana dia ingkar akan kewajipan solat, itu hukumnya boleh terkeluar daripada Islam. Tapi jawapan Syekh Ghazali mudah dan juga simple, yang mungkin boleh kita terapkan insya-Allah. Itu tak semestinya bila kita ditanya tentang hukum itu kita menjawab dengan hukum, bahkan kadang dengan hikmah. Membuatkan dengan kata-kata hikmah ini boleh membuat seseorang itu dia berfikir, lalu hatinya itu menjadi lembut untuk mendekatkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Syekh Muhammad Ghazali mengatakan, orang yang tak pergi solat ataupun orang yang tinggalkan solat, kita ajak dia untuk solat. Orang yang tak pergi masjid, maka hukumnya apa? Kita ajak dia untuk pergi ke masjid. Orang yang tak mengenal Allah, kita mengajak dia untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengan mengubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan nasihat, dengan kata tutur yang sopan dan sebagainya, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan hatinya. Kalau tidak mampu mengubah dengan lisan, contohnya dah berkali-kali dah puluhan tahun misal kata sejak dia balik, tidak juga diubah dirinya, anaknya itu tetap tetap tak nak ubah dirinya, tetap tidak mahu patuh perintah-perintah Allah, maka ubahlah sekurang-kurangnya Nabi SAW fa biqalbih. Kata Nabi SAW, fa illam yastati' fa biqalbih, iaitu dengan hati. Iaitu dengan hati ini maksudnya macam mana? Itu mendoakan kita ubah kemungkaran itu, selain hati kita itu tidak redha. Kerana apa? Itu adalah satu perbuatan maksiat. Orang yang meninggalkan solat itu adalah satu maksiat, dan hati kita itu tak boleh redha dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu, walaupun dia adalah anak kita, walaupun kadang dia adalah ahli kerabat kita, ayah kita, ibu kita, ataupun misal kata isteri kita, anak kita dan sebagainya. Walaupun ada hubungan kekeluargaan antara kita dengan dia, tetap bila dia melakukan satu-satu kemungkaran, hati kita itu tak boleh redha atas kemungkaran yang berlaku depan mata kita. Maka bila kita tak mampu untuk ubah kemungkaran itu dengan lisan kita, dengan lidah kita, kata Nabi SAW, dengan hati kita. Hati kita ini maksudnya apa? Kita tidak redha dengan apa yang kita lihat depan mata kita. Dalam masa yang sama, hati kita bertawajjuh. Kalau menurut ulama-ulama tasawuf ataupun ulama-ulama sufi, itu hati kita itu bertawajjuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati orang yang melakukan maksiat itu dengan asbab tawajjuh kita, ataupun dengan sebab kita berusaha, doa kita dan sebagainya, Allah bukakan hatinya untuk apa? Untuk dekat ataupun untuk patuh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dari yang pertama, itu nasihatlah ataupun merubah kemungkaran. Jadi bila kita dah faham bahawa kita telah berusaha untuk merubah kemungkaran itu, dan kita tidak redha kemungkaran yang berlaku di depan kita, artinya apa? Kita tidak suka apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun berlaku daripada anak kita, maka kita akan benci. Apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, maka kita juga tidak suka, walaupun dia berlaku daripada keluarga kita. Maka dalam keadaan seperti itu, adakah kita menanggung
dosa yang dilakukan oleh anak tersebut. Bila mana dia sudah diingatkan, bila mana dia sudah tahu bahawa perbuatan yang dia lakukan meninggalkan perintah Allah itu adalah satu dosa dan terus menerus dia tidak mahu taat kepada perintah ayahnya, kemudian dia tidak mahu taat, yang lebih lagi dia tidak mahu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak menanggung dosanya sama sekali. Bahkan dialah yang menanggung dosanya. Baik, kita tidak menanggung sama sekali dosa. Cuma kalau kita mampu, sebab dia adalah anak kita. Dia adalah hasil daripada darah daging kita. Kita jangan putus asa, kita terus menerus memberikan nasihat kepadanya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan hatinya insyaAllah pada satu hari untuk sama-sama dia melaksanakan solat dengan kita secara berjemaah dan sebagainya, insyaAllah.